إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف رحمه الله تعالى الفصل الخامس في فضيلة الجمعة وآدابها وسننها وشروطها. Pasal yang kelima menyatakan kelebihan Jumaat dan adabnya dan segala sunat dan segala syarat. Faslun fi fadilatil Jum'ah. Di satu fasal menyatakan kelebihan Jumaat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam annal yawmal jum'ah yawmun azimun azzamahullahu bihil Islam wa khassasa bihi al-muslimin." Ketahui alimu bahawasanya hari Jumaat adalah hari yang amat besar, lagi mulia, yang memuliakan Allah Ta'ala dengan dia. Allah Ta'ala muliakan akan hari Jumaat, akan Islam, dan menentukan Allah Ta'ala dengan dia akan orang yang muslimin. Sebab dia ni hari Jumaat lebih besar daripada Idain, dua hari raya. Hari Jumaat ni lebih besar daripada hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Ya, besar ni Jumaat. Berlaku kiamat besok hari Jumaat. Firman Allah Ta'ala, "Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'." Surah Jumaat ayat 9. Apabila diazankan bagi sembahyang pada hari Jumaat, maka pergi segera kamu kepada zikrullah, yakni kepada mendengar khutbah dan kepada sembahyang Jumaat, supaya ingat kamu akan Allah Ta'ala dan tinggalkan oleh kamu akan berjual beli. Maka mengharamkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika mendengar azan hari Jumaat itu membimbangkan diri dengan pekerjaan dunia daripada jual beli dan tiap-tiap memalingkan daripada pergi kepada Jumaat. Iaitu bila masuk saja bank yang kedua untuk sembahyang tu haram bagi seorang melakukan segala kerja lain, perniagaan dan sebagainya. Bagi siapa tu haram? Bagi ahli Jumaat, ya, orang yang mustautin. Ada pun bagi orang perempuan yang tidak ahli Jumaat, dia tak ada hal. Ini bagi orang lelaki yang wajib Jumaat. Ketiga itu dia kena tinggalkan wazarul bai', tinggalkan segala jual beli kamu. Penandakan besar. Sedangkan jual beli ini benda halal. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi benda yang dihalal tu jadi diharamkan apabila bertembur dengan hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Menandakan besarnya hari Jumaat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ah salasan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi wa fil lafzin akhar faqad nabazal islam wara'a zahri." Rawahu Imam Ahmad wal Baihaqi. Barang siapa meninggalkan akan sembahyang Jumaat, ya, bi ghairi uzrin, tak ada uzur, tak ada sakit apa, 3 kali dengan tiada uzur, nasaya dimeterikan, Tuhan cap atas hatinya, yakni apa? Dibutakan Allah Ta'ala mata hatinya Allah, dan dikelamkan Allah Ta'ala akan dia sekira-kira tiada menerima kebajikan dan tiada dapat membezakan antara baik dan jahat. Atau kesan buruk daripada meninggalkan Jumaat, sembahyang Jumaat dengan tiada uzur. Maka jadilah hatinya bebal. Bebal itu maknanya jadi berat nanti. Dan pada lapas riwayat yang lain, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali dengan tiada uzur, maka sesungguhnya telah melontarkan ia akan agama Islamnya pada pihak belakang, seolah-olah dibalingkan agama dekat belakang. Itu besar. 3 kali ini tambah teruk. Kalau sekali tak boleh dah. Yang dia kata pula, saya pun sekali je, dia kata. Jangan. Maknanya nak cerita sampai peringkat 3 kali tu dah over limit lah tu. Ya. Adapun sekali kalau tak semayang pun dah teruk dah. Man taraka salat muta'ammidan fa abqahu Allah fin nari salat. Sama nina
hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang fardu termasuk Jumaat lah, walaupun sekali, ya, maka Allah cempak di dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bayangkan. Itu kalau meninggalkan fardu sembahyang, termasuk fardu ialah Jumaat. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi azza wa jal fi kulli yaumin jum'ah sitta mi'atin atiq minan nari. Bahawasanya adalah bagi Allah azza wa jal dalam tiap-tiap hari Jumaat itu memerdekakan akan hambanya daripada api neraka. 600 pemerdekaan. Hari Jumaat aja 600 tuan lepaskan. Tiap-tiap Jumaat itu menandakan besar. Menandakan neraka itu telah maujud, telah ada. Ya. Wa fil hadis ila Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam wa fi kaffihi mir'atun bayda wa qala hadzal jum'ah yafriduha alaika rabbuka litakuna laka 'idan wa li ummatika min ba'dika qultu fama lana fiha qala lakum fiha khairun khairus sa'ah man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala iyyahu aw laysa lahu qismun dakhara Allah lahu ma huwa a'zamu minhu aw ta'awwaza min syarri huwa maktubun alaihi illa a'azahu Allah azza wa jal min a'zami minhu wa huwa sayyidul ayyam indana wa nahnu nad'uhu fil akhirati yaumal mazid. Qultu walima qal inna rabbaka ittakhaza fil jannati wadiyan afyahu minal miskil abyad fa iza kana yaumul jum'ah nazalallahu ta'ala min iddiyin ala kursiyi fayatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhil karim. Dan tersebut di dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an daripada Rasulullah SAW, bahwasanya ia bersabda dengan katanya telah datang akan daku Jibril alaihissalam dan adalah di dalam tangannya itu cermin yang putih dan berkata ia inilah hari Jumaat yang mendatangkan akan dia atasmu oleh Tuhanmu supaya ia jadi bagimu hari raya dan bagi umatmu yang kemudian daripadamu. Maka kataku, apa kebajikan yang diberikan bagi kami di dalamnya itu? Maka kata Jibril alaihissalam adalah bagi kamu satu saat. Dalam Jumaat itu ada satu masa, satu waktu, satu saat yang baik. Barang siapa meminta doa dalamnya, dia berdoa kena waktu ijabah tu dengan permintaan kebajikan yang ia baginya, bahagian nasaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala. Atau tidak ada baginya bahagian nasaya ditaruhkan baginya, iaitulah yang terlebih besar, yang terlebih mulia daripadanya. Atau barang siapa meminta pelihara daripada segala kejahatan yang tersurat atasnya, melainkan memelihara akan dia oleh Allah Ta'ala yang terlebih besar daripadanya. Itu pada hari Jumaat tadi. Dan hari Jumaat itu iaitulah penghulu segala hari. Dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dia penghulu. Dan adalah kami menamai akan dia di dalam akhirat akan hari yang mulia. Maka kataku, mengapa dinamakan yang demikian itu? Maka kata Jibril AS bahawa adalah Tuhanmu Azza wa Jal, Azza yang maha mulia, wa Jalla yang maha agung, menjadikan di dalam syurga akan satu sungai, yang mana sungai ini terlebih harum baunya daripada kasturi yang putih. Ya, lebih harum sungai. Itu sungai berkeladak aun dengan lumpurnya macam. Ini lebih harum. Maka apabila ada hari Jumaat, maka turun rahmat Allah Ta'ala di atas kursinya. Maka tajalli Allah Ta'ala bagi hambanya yang arifin, hingga melihat mereka kepada zat Tuhannya yang maha suci
lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggian dan bagi kemuliaannya. Penglihatan yang layak dengan Tuhan, yang tidak serupa sedikit pun dengan makhluk, dengan cara yang sesuai dengan dia. Itu diberikan kelebihan hari Jumaat. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, khairu yaumi tala'at fihi syams yaumul Jumaat fihi khuliqa Adam alaihissalam wa fihi udkhilal jannah wa fihi uhbita ilal ard wa fihi atiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah wa huwa indallahi yaumal mazid wa huwa indallahi yaumul mazid kadzalika tusammihi al malaikatu fis sama wa huwa yaumun nazar ila Allah taala fil jannah. Rawahul Muslim. Dan Sahih Muslim, artinya hari yang terlebih baik yang terbit dalamnya matahari. Ya, segala matahari, hari yang terbit matahari, hari Jumaat lah. Mana hari Jumaat itu penghulu segala hari. Itulah hari Jumaat. Di dalamnya dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dijadikan pada hari Jumaat. Di dalamnya dimasukkan ke dalam syurga hari Jumaat juga. Di dalamnya pada Jumaat itu diturunkan akan di ke bumi pun hari Jumaat. Ya, dan di dalamnya mana pada hari Jumaat itu diterima taubat atasnya juga. Dan di dalam Jumaat itu mati, ia meninggal, wafat ya Nabi Adam AS. Dan di dalamnya berdiri hari kiamat. Jumaat berlaku pada hari kiamat. Dan pada Jumaat berlakunya kiamat pada hari Jumaat. Kelebihan. Dan dia itu dinamakan pada sisi Allah Ta'ala Yaumul Mazid. Mana hari ada pertambahan, hari yang terlebih mulia. Demikian lagi menamai akan dia Yaumul Mazid oleh para malaikat di langit. Dan hari Jumaat itu itulah hari yang di dalamnya melihat orang mukmin akan Allah Ta'ala di dalam syurga besok. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan. Ia melihat dengan apa? Mata kepala. Cara mana? Itu tak serupa dengan makhluk. Serah ke Tuhan. Macam mana cara? Serah kepada bila kaifin walan hisarah, dengan tidak ada satu kaifiat cara yang serupa dengan makhluk tadi. Serah dia. Jangan soal lagi macam mana tak ada. Serah kepada Ta'ala. Itu kuasa besar Tuhan. Dia nak tayang macam mana. Tapi walhasil dasar dia kena jaga. Tetap laisa kamisli syai'. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kalau serupa makhluk, dah jadi makhluk pula lah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah kataballahu lahu ajra syahidin wa uqiya min fitnatil qabr. Rawahu Abu Naim. Barang siapa mati pada hari Jumaat, siang hari atau malam Jumaat, nasai disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya akan pahala orang mati syahid. Dapat pahala besar. Ini orang yang mati dalam perang sabil itu mati syahid. Dan dipeliharakan akan dia daripada fitnah di dalam kubur. Tak kena soal kubur. Selamat. Allahumma ja'alna min. Mudah-mudahan kita mati Jumaat. Tapi jangan, kita ingat bahawasanya segala fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal hanya diberikan pada orang yang beriman saja. Ya, adapun orang yang tak beriman, kafir atau mati tak ada iman, dia rosak, batal iman, murtad ke apa, itu tak ada bahagian untuk dia. Ya, bahagian untuk orang beriman. Sebab tu wajib kita menjaga iman. Kalau fadilat kelebihan banyak di sana. Ya. Kalau tak beriman tak ada benda. Abu Jahal mati Jumaat jadi benda kan. Kalau Abu Jahal ke Abu Lahab ke apa ke, yang tak Islam, dia mati malam Jumaat ke hari Jumaat ke, tak ada kelebihan dia. Kelebihan ialah untuk orang beriman saja. Ya, itu kena jaga. Satu orang Tok Guru ulama besar di Mekah ni, anak murid dia anak kepada Tok Kenali dan Tuan Haji Ahmad kata silap di Mekah. Dia berdoa, minta semua dapat doa. Apa dia? Dia minta mati hari Jumaat dalam bulan Ramadan di Mekah dalam sujud. Dapat meninggal. Insya-Allah. Ya, bulan puasa dia meninggal pagi Jumaat sembahyang subuh dalam sujud. Tengok tak bangkit. Mana tengok rupanya dah habis dalam sujud dia balik tadi. Masya-Allah. Itu kehebatan kurnia Allah Ta'ala bagi orang yang dipilih lah. Dapat hari Jumaat pun dah buntung besar ni. Kalau hari lain dia mati, ya, dia ada iman tak ada masalah.
Nak cerita kelebihan Jumaat. Kalau dia mati dan beriman, hari apa pun alhamdulillah. Orang beriman tempat dia syurga. Ya. Kemudian faslun fi bayani adabi Jumaat ala tartibil adat. Dimatakan adab Jumaat mengikut tertib yang beradat. Adab-adab Jumaat 10 perkara ni. Imam Ghazali catatkan di sini. Pertama, bahawa hendaklah engkau bersedia baginya daripada hari Khamis. Hari Khamis tu kita dah bersiap. Lagi itu segianya engkau banyakkan berdoa, mengucap istighfar. Malam tu bagus kita baca Yasin, kita berzikir malam Jumaat kan. Dan mengucap tasbih. Kemudian daripada semayang asar kita start banyakkan pada Jumaat. Kerana waktu demikian itu menyamai fadilatnya, itu fadilat waktu hari Jumaat. Yang masuk lepas asar je hari Khamis tu dah dapat fadilat hari Jumaat. Pada meninggal petang tu dah masuk lain hari Jumaat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada ulama yang dahulu. Inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzakil ibad la yu'ti min zalikal fadl illa man sa'alahu asyiyata yaumil khamis wa yaumal jum'ah. Bahawa adalah bagi Allah Ta'ala itu anugerah, yakni kemurahan yang lain daripada rezeki yang diberikan kepada hamba-Nya. Padahal tiada memberi Allah Ta'ala daripada kemurahan dan anugerah itu melainkan akan seorang yang meminta akan dia pada petang hari Khamis dan pada hari Jumaat. Petang hari Khamis sampai Jumaat itu malam terus masuklah. Mintalah banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sunat pada hari Khamis menyucikan akan kain baju dia, basuh untuk persiapan hari Jumaat. Itu dia menjaga sungguh dan bersiap. Dan lainnya. Dan engkau sediakan pada hari itu bau-bauan, baju yang putih. Dan hendaklah engkau sediakan pada hari itu akan segala hajatmu yang membimbangkan hati pada Jumaat. Mana ada kerja-kerja lain, selesaikan dulu. Supaya selesai hatimu daripada masyghul, makna berbimbang atau sibuk, yang menegakkan engkau daripada berpagi-pagi pada sembahyang Jumaat. Yang elok kita pada Jumaat tu pagi dah sampai. Dan sunat berniat puasa pada malam Jumaat. Puasa pada Jumaat itu puasa paling baik. Ya, cuma disuruh kita ni ganding kan. Khamis, Jumaat atau Jumaat Sabtu. Dan supaya dipuasakan pada harinya itu. Kerana fadilat puasa pada hari Jumaat itu amat besar. Tetapi hendaklah engkau himpunkan puasa hari Jumaat itu dengan puasa hari Khamis atau hari Sabtu. Ada setengah ulama mengatakan kalau menunggalkan makruh. Ya, Jumaat saja. Dia nak ganding sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Kerana makruh mempuasakan pada hari Jumaat itu dengan tiada dipuasakan dengan hari Khamis atau hari Sabtu. Ini kita gandingkanlah. Dan sunat menghidupkan malam Jumaat dengan membanyakkan sembahyang sunat dan mengkhatam Quran dan membaca zikir. Malam Jumaat elok majlis zikir kan. Dan selawat atas Rasulullah SAW. Maka adalah fadilat demikian itu amat besar, ya, amat besar kurniaan. Habis. Dan sunat menjima akan isteri pada malam Jumaat atau pada harinya, kerana sabda Rasulullah SAW, ayajizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli jum'atin fa inna lahu ajrain isnain, ya, ajru uslihi wal ajru uslihil imra'atih. Adakah lemah kamu daripada bau menjima isterimu pada tiap-tiap Jumaat? Dengan riwayat dapat pahala mati syahid. Dia dapat pahala perang sabil. Orang kata malam tu pula perang sabil. Itu perang sabil betul. Perang sabil tu mana? Pergi buka kitab tu. Pahala perang sabil. Maka bahawasanya adalah bagi dua pahala. Pertama, pahala ia mandi junub. Bila mandi junub, dia jemaah kena mandi kan. Bila mandi dapat pahala besar tu. Ini dia takut jemaah malam mandi. Macam-macam. Dan keduanya, pahala memandi ia akan isteri. Ya. Yang kedua, apabila terbit fajar sadiq, mana masuk waktu subuh, maka sunat mandi kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar sadiq hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Fadilat mandi itu ada. Tapi yang terlebih baik, hampir hendak pergi sembahyang Jumaat. Macam biasa kita buat lah.
Maknanya lepas mandi tu pergi, itu lebih baik. Ya. Lebih afdal kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha nikmat, wa man igtasala atau wa man igtasala fa ghuslul afdal. Barang siapa mengambil air semayang pada hari Jumaat, maka dengan dia itu memadai dapat sunat dan dapat nikmat. Dan barang siapa hendak mandi, maka mandi itu terlebih afdal. Ya. Di sini menunjukkan bahawasanya mandi Jumaat adalah sunat muakkadah. Sunnatun muakkadatun. Ya. Walaupun di sana ada satu hadis, Nabi mengatakan ghuslul Jumaah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumaat adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi, mana sudah balik. Wajib. Sini pula dia kata afdal. Sini makna sarif. Hadis ni sarif, mana memalingkan makna wajib kepada sunat muakkadah. Ya. Sebab kaedah kita apa? Bila afdal, dalam kaedah kita al-afdaliyah la taqtadil wujub. Bila benda tu afdal, dia tidak mendaki wajib. Tidak wajib maknanya. Satu lagi perbuatan sahabat. Ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah, kemudian masuk Sayyidina Osman. Sayyidina Osman masuk, Sayyidina Umar puati Sayyidina Osman ni macam tak mandi. Sayyidina Umar ni dia garang kan. Tengah-tengah khutbah dia tegur, "Ya Osman, tengah khutbah ni, kau tak mandi ke?" dia. Sayyidina Osman kata tak mandi. Lalu Sayyidina Osman pun duduk saja. Sayyidina Umar pun tak ada kata apa. Kerana kalau benda tu haram, Sayyidina Umar kan, dia angkat kayu mana buat ni. Kan, dia garang Sayyidina Umar kan. Dari Sayyidina Umar pun senyap. Itu menandakan apa? Perbuatan sahabat menandakan maksud wajib tadi dipalingkan dengan mana sunnatul muakkadah, mana sunat yang kuat saja dituntut. Ya. Pesanan memaham hadis tadi. Kalau jumpa satu hadis kan, kita jumpa hadis lain, wajib. Mana hadis ni? Usul Jumaat wajib, nampak tu kata. Dia tak baca hadis lain pula. Sebab tu nak tatbik hukum bukan kerja kita. Itu kerja imam-imam mazhab yang pakar dalam bidang Quran, bidang hadis, ilmu halal dia cukup. Dan kata setengah ulama mandi Jumaat itu wajib. Sebab dia paskan hadis ni. Kerana sabda Rasulullah SAW, ghuslul Jumaat wajibun ala kulli muhtalimin. Sini hadis dia. Hadis sahih Bukhari Muslim. Mandi hari Jumaat itu wajib atas tiap-tiap orang yang akil balik. Jadi maknanya mandi Jumaat padanya ada khilaf ulama. Buat dalam fiqh kita jangan apa? Jangan berbalah tuan. Sebab dia benda ikhtilaf banyak. Ya. Sebab makna itu ada makna zanni, ditimbul ikhtilaf itu. Ada pandangan ulama begini, pandangan ulama begini. Sebab apa? Dalam memahamkan hadis tadi. Orang ni pakar bilang tu. Maka boleh ke macam tu? Yang Nabi dah sebut. Nabi kata, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa berijtihad betul 2 pahala. Kalau tak kena 1 pahala. Syarat dia ahli ijtihad. Macam Imam Syafi'i, Imam Mazhab tu ahli mujtahid. Kalau dia tak ahli ijtihad, dia ahli mujtahid. Dia mujtahid. Bukan mujtahid, mujtahid ini. Siapa 2 hadis pun macam ulama besar dia cakap ini. Ya. Dia kata ada hadis sahih. Kita keluarkan hadis kan apa makna? Tanya makna pula. Subuh baris pula. Itu kan mujtahid, itu mujtahid. Ya. Buat tuan guru saya kan, Tuan Haji Najmuddin, dia mengajar Mekah Harwah 27 tahun lama. Dia alim 4 mazhab. Bila budak tanya dia, ada dalil tuan guru? Hukum ni mana dalil? Ada dalil tuan guru itu. Dia jawab. Hal anta min ahli dalil. Engkau ahli dalil ke? Kalau engkau ahli dalil, aku nak keluar dalil. Tapi kalau engkau bukan ahli dalil, aku baca hadis kan kau suruh terjemah lagi, kau suruh baris lagi. Bagi balik je lah hari ni. Dia tanya hal anta min ahli dalil lah. Almarhum Mufti Negeri Sembilan tu, Syekh Murtada. Bila buat Wahabi nanti kan, wah mana hadis? Dibacakan hadis je. Mufti suruh i'rab. Ni lapar apa? Ni kalimah apa? Ni jadi apa? Nganga nak i'rab pun tak boleh. Nahu pun tak kerti kan, kau nak bercakap macam alim besar kan. Macam-macam dia orang. Ada satu orang dia WhatsApp pada ini. Dia kata ada orang kata semayang duha boleh buat 2-2 je, tak boleh buat 4. Dia kata boleh. Dia kata mana boleh? Anak saya mufti.
Orang nak di mufti kan, nak kau mufti, ya dia mufti. Mufti kan dalil. Dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas tu dalil, bukan mufti dalil. Mufti tu mungkin dia cakap satu kaul, dia tak cakap kaul lain. Fiqh dia banyak khilaf. Tu jangan cepat now. Mufti bukan dalil kan. Allah, macam-macam. Bab fiqh tahu je lah fiqh. Apa makna fiqh? Ma'rifatul ahkam syariah allati tariquha al-ijtihad. Ya. Fiqh tu makna ma'rifatul ahkam syariah. Kita mengenal akan hukum syariat yang mana jalan dia ijtihad. Benda ijtihad, mana dia beri ruang untuk ijtihad. Rasulullah beri authority ya. Kalau benda tu bukan masuk ruang ijtihad, benda nas tadi tu tak ada ijtihad. La ijtihad bin nas. Semayang wajib. Itu tak ada nas. Tak ada kata kaul kata wajib, satu kaul kata wajib, itu tak ada. Ya. Benda yang bila ada dua makna zanni atau boleh ijtihad. Ulama ni pakai makna ni, ulama ni pakai makna ni. Kan? Contoh aula mastumun nisa. Ya, atau menyentuh akan perempuan kan batal wuduk. Masu dalam bahasa Arab ada dua makna. Ada makna masu dengan makna sentuh, tak berlapik. Ada makna masu dengan makna jima'. Macam-macam makna masu. Atau Maliki pakai, kita Syafi'i pakai ni. Atau punca dia kira sebab ada makna ikhtilaf makna dari segi huruf ya dan sebagainya lah. Makna harfi dan sebagainya. Itu punca khilaf dia. Ya. Jadi PK ni jangan cepat sangat. Kau tunggu saya, tunggu Haji Ishak, dia pesan. Kalau nak jawab PK, yang eloknya sebut kitab dan ulama' sekali. Ya, masalah ni, jawapan dia begini mengikut pandangan ulama' ni dalam kitab sekian. Baru kita lepas. Yang kita pakai ni, kita tekan. Rupanya benda tu khilaf. Ulama' lain ada pendapat lain. Jadi kita bergaduh ni. Ya, kita tak bercerdik. Dalam PK jangan laju sangat. Dia banyak khilaf. Tengok kalau dapat hadis sahih ni, Bukhari Muslim. Ya. Dia telah ghusl Jumaat, lapar terang-terang, wajib jimba, wajib. Kan? Ada kulli muhtalim, atau orang yang dah balik, dah mimpi dah balik. Sedangkan riwayat Abu Daud pula, ia telah afdal. Wa mani kita salah pada ghusl afdal. Siapa makna mandi, maka mandi tu afdal, bukan wajib, afdal. Al-afdal ya la taqtadi rujuk, tu kaedah itu. Keadaan afdal tu tidak menghendaki wajib. Maka hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, cara baca kitab Abu Daud selama dia tidak tad'ifkan hadis tu sah ihtijaj. Tu kaedah kita mengaji Sunan Abi Daud dengan tunggu Haji Hashim. Dia baca Abu Daud. Ya. Dalam Abu Daud di awal kitab tu ada. Cara Imam Abu Daud As-Sijistani bahawasanya kitab dia ni kalau dia tak tad'ifkan hadis, dia tak kata hadis ni dhaif, dia senyap aja, maka hadis tu sah berhujah dengan dia. Sekarang mana ada dia kata dhaif? Ya, hadisun rawahul Abu Daud wa Tirmizi. Bahkan Tirmizi pula ada riwayatkan hadis. Anak murid kanan Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Abu Isa At-Tirmizi. Kan dua riwayat di situ. Mengatakan wa mani katasara fal ghuslu afdal. Kemudian adab ketiga, sunat menghiasi diri dengan tiga perkara. Hari Jumaat. Ya, pertama memakai pakaian putih lagi suci. Pakaian warna yang paling afdal ialah putih. Kerana sabda Rasulullah SAW, innal jannata baydaun wa ahabbul asya'a ilallahi al-bayad. Sesungguhnya syurga itu putih dan sekasih-kasih suatu kepada Ta'ala ialah suatu yang putih. Yang paling Tuhan kasih lagi apa yang putih? Hatinya putih. Itu paling cantik. Hati putih mana hati yang bersih. Tempat tilik Allah Ta'ala, tak ada kotor. Itu paling besar. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ilbasu thiyabal bida fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Rawahul Ahmad wan Nasai. Pakai oleh kamu kain yang putih, yakni baju ataupun serban atau barang sebagainya, maka bahawasanya ia terlebih suci dan terlebih baik, dan kapankan oleh kamu dalamnya akan mayat kamu. Batu mayat semua pakai kapan putih, kan? Jangan dia ekstrim sangat itu, dia pakai kapan lain, pakai kapan warna oranye wanjan, kan? Kapan warna hijau, biru. Wah, ni kapan parti ya, kapan putih, ya. Kapan putih itu makna apa? Warna yang sangat dikasihi.
kecuali pakaian syahid lain. Ya. Syahid disuruh balut dengan pakaian dia sekali. Kebetulan diperang pakai baju hitam ke, baju apa kan. Jadi turut balut dia dengan pakaian darah-darah, jangan dimandikan. Kalau cukup, cukup. Kalau tak cukup, boleh tambah kain yang lain. Itu sebab darah syahid itu mahal kan. Ya. Kitratani la yamassahumun nar. 2 titisan yang takkan disentuh api neraka. Pertama, titisan darah syahid pada jalan Allah. Kedua, titisan air mata yang rindu dan takut kepada Allah. Itu mahal lagi. Ya. Oleh kerana itu, kita diharamkan menghilangkan kesan syahid. Dia mati itu balut dia. Kalau tak cukup, bukan kain lain mana. Sebab di akhirat dia berbangga. Orang atas dunia menjaga, berkorban untuk agama Allah dengan masa dia. Ada orang dengan tenaga, ada orang dengan wang ringgit, ada orang dengan pemikiran. Maka dia lebih besar lagi. Nyawa dia beri. Habis. Nyawa dia sanggup beri pada jalan Allah. Itu maknanya darajat paling tinggi. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Siapa mati, tak ada niat langsung nak syahid pada jalan Tuhan, maka mati dia macam bangkai jahiliah. Ya, sebab kita kena niat. Dapat tak dapat tu soal lain kan. Sayyidina Khalid bin Walid tak ada sejengkal tubuh dia melainkan semua kesan liang senjata. Tapi dia tak mati dalam medan, mati di rumah kan. Tapi kelebihan syahid dia dapat kelebihan. Bahawa orang berjuang ni 2 kelebihan dia ada. 3 kelebihan dia. Kalau dia mati, maklum syahid. Kalau dia membunuh pula, dia tidak dibunuh, dia membunuh pun dapat jaminan syurga. Dalam hadis, pembunuh dengan dibunuh takkan sekali tempatnya di akhirat. Mana kalau dia orang Islam, dia bunuh orang kafir tempat dia neraka, maka dia syurga lah. Itu kelebihan membunuh dan kelebihan terbunuh. Dan kalau tak, begitu dia balik dalam keadaan dia dapat harta ghanimah tuan beri. Mana untung tak ada rugi orang berjuang kan ni. Kalau orang tak nak berjuang, takut berjuang, kita tanya dia. Berjuang, bukan kata mati. Tak berjuang, tak mati je. Berjuang, mati, tak berjuang pun mati tetap mati. Maka pilih mati pada jalan Allah Ta'ala. Kita ada 2 slogan besar. Ish kariman mut syahidan. Hiduplah kamu hidup yang mulia, yang ini bertakwa kepada Allah. Dan matilah kamu mati yang mulia, mana syahid pada jalan Allah Ta'ala. Jadi pakaian putih, sampai kapankan pun. Waqafinu fiha mautakum. Kapankan padanya, pada pakaian putih akan mayat kamu, orang yang mati. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, khairu siyabikum al-bait. Terlebih baik pakaian kamu ialah putih. Warna putih itu besar. Habis. Dan yang kedua ni satu lagi. Sunat pada Jumaat memakai serban. Ya, Jumaat pakai serban. Bukan pergi haji je. Orang Melayu ni pergi haji. Oh, dah serban. Kau dah haji je. Kita pakai serban untuk pergi haji tu kan. Serban ni bukan untuk haji tak haji. Ya, serban untuk umum. Ya, sunat kita pakai serban. Kerana sabda Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikat mengucap selawat. Apa makna dia? Memberikan rahmat pada orang memakai serban pada Jumaat. Kan payah nak serban, ambil kain belit je kan. Panjang-panjang umur kita tak dapat beramal dengan sunnah rugilah kan. Ya, paling tidak sekali kita pakai, tak hari-hari pun paling tidak seminggu kan. Dan sunat berkelubung kepala serta berlebih-lebih bersuci badan dengan menghilangkan bau-bauan. Elok kita pakai serban kemudian kelubung, ambil kain kelubung kepala. Itu dipanggil halwatus sughra. Kena Syaban berzikir dia suruh kelubung. Ya. Dan bau-bauan, dan mencukur rambut, dan mencukur bulu ari-ari, bulu kemaluan, dan mengandam misai andam ya. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, suruh kita simpan janggut, andam misai. Misai itu andam untuk ikut bibir. Jangan misai itu ikut perasaan. Jengkung. Tu ada satu orang, misai perasaan. Dia ahli sastra kan, bukan main. Lengkung misai tak digunting, apa kerja ada. Kata nak ikut Rasulullah SAW. Dalam hadis tu, janggut simpan, misai andam. Kalau Sayyidina Umar, misai dia bertembung. Ada setengah tu dia cukup sini, misai dengan janggut saja. Maka janggut ada 2. Satu pendapat mengatakan irsal lepas. Kalau Hanafi dia pakai lepas, panjang-panjang janggut dia. Kalau anak India. Kalau Syafi'i kita segenggam ni. Lepas tu kerat. Walhasil ada janggut simpan sunnahan. Dan mencabut bulu ketiak dicabut, dan mengerat kuku,
Jangan simpan kuku, ya. Dan barang siapa, dan barang sebagian seperti disebut dalam kitab bab taharah dahulu. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man qallama azfarahu yaumal jum'at akhrajallahu minhu da'an wa adkhalahu fihi shifaan. Barang siapa mengerat kuku pada hari Jumaat, nescaya mengeluarkan oleh Allah Ta'ala daripadanya penyakit dan memasukkan ke dalamnya itu kesembuhan. Itu kelebihan kerat kuku. Kalau abang musyrik kata siapa tak kerat kuku tawajuk, masyarakat tak tawajuk. Kena kerat kuku, jaga. Allah. Ketiga, sunat memakai bau-bauan terlebih harum. Bau seperti kasturi dan bersebagainya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, man nazufa saubuhu qallahamuh wa man tabarihu zada akluh. Ini kelebihan ni. Akal kita nak cerdik kena pakai bauan. Barang siapa suci kainnya, nescaya sedikit duka citanya. Dan barang siapa baik baunya, nescaya bertambah akalnya. Ya, bila kita pakai bauan ni, akal kita bertambah, dia sihat. Ni bau busuk pening kembali kan. Bau busuk pening kembali. Seorang muhaddisin, seorang ulama hadis di India ni. Dia baca hadis, tangan dia pegang sekuntum bunga. Dia baca-baca dia sedut. Dia baca-baca dia sedut. Keharuman tu menyihatkan akal. Ni baca-baca tengok bau busuk bau ni. Baju 3 hari tak basuh, hangit kan, senak hidung. Ya. Waktu salam orang pusing nak peluk lama-lama. Oh, orang pening boleh. Ya. Kena bau harum. Malaikat suka kan bau-bau ni harum. Rasulullah sangat minat dan suka pada bau-bauan. Dan lagi kata Imam Syafi'i, man nasubasahu, barang siapa baik, makna baik pakaian suci, sedikit duka cita, dan barang siapa baik baunya, nescaya bertambah akalnya. Keempat, sunat berpagi-pagi ke masjid. Berpagi pergi ke masjid dan masuk waktunya dengan terbit fajar sadiq. Dan saya hendaklah pada ketika berjalan ke masjid dengan khusyuk dan tetap anggota serta hadir hati kepada Ta'ala. Ingat zikir yang putus. Tawaduk, merendahkan diri dan menghinakan akan diri, padahal ia berniat iktikaf dalam masjid. Dan hingga sampai pada waktu sembahyang. Dan hendaklah ia meniatkan akan menyegerakan kepada menjawab seruan Allah Ta'ala kepada pergi sembahyang Jumaat. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu labbaik wa iza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang beriman, labbaik wa apabila diseru akan kamu bagi sembahyang pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera pergi kepada sembahyang Jumaat dan mendengar khutbah yang mengingatkan akan Allah, dan tinggalkan oleh kamu akan masyghul dengan jual beli kamu. Itu di antara apa? Adab-adab yang disebut sebelum daripada Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad.